Tajuk yang saya akan kupas pada hari ini ialah mengenai aktiviti fizikal sememangnya dapat mengurangkan penyakit kardiovaskular. Berikut saya paparkan definisi serta punca mengapa seseorang itu berisiko mendapat penyakit kardiovaskular. Tahukah anda, setiap hari jantung kita perlu mengepam 70 kali seminit untuk menggerakkan 7,200 liter darah ke seluruh tubuh kita. Sistem peredaran darah kita adalah perlu untuk membekalkan 60 trilion sel dengan oksigen, air, nutrien, hormon dan sel darah putih. Pada masa yang sama, ia juga mengangkut sisa metabolik keluar dari tubuh kita. Jika sistem peredaran darah ke otak terganggu, ia akan menyebabkan sakit kepala, pening-pening, daya ingatan lemah dan lebih teruk lagi, stroke. Setiap tahun, 40,000 rakyat Malaysia mengidap stroke. Peredaran darah ke jantung terganggu akan menyebabkan sesak nafas, kelesuan, sakit dada dan penyakit jantung koronari. Penyakit kardiovaskular dianggap menyebabkan 7 daripada setiap 10 kematian di Malaysia menjelang tahun 2020 dan ia telah menjadi pembunuh nombor 1 di Amerika Syarikat selama lebih 100 tahun. Berikut saya paparkan contoh-contoh penyakit kardiovaskular. Antaranya ialah Sistem peredaran darah yang tidak baik boleh menyebabkan bengkak kaki, kesejukan kaki dan tangan, vena varicose, malah mati pucuk. Sistem peredaran yang sihat seharusnya meliputi jantung yang kuat untuk mengepam darah ke seluruh sistem peredaran, saluran darah fleksibel yang tidak tersumbat, dan darah yang tidak melekit yang mengalir dengan lancar. Namun demikian, akibat peningkatan usia, gaya hidup tidak sihat seperti tekanan, merokok, kurang bersenam, terlampau banyak makan makanan terproses serta keadaan kesihatan yang tidak baik seperti obesiti, diabetes dan hipertensi boleh menyebabkan pengumpulan kolesterol, radikal bebas dan homocysteine di dalam saluran darah dan menyebabkan darah menjadi pekat. Sesungguhnya, kolesterol mula terkumpul di dinding saluran darah seawal umur 10 tahun. Apabila darah menjadi pekat, plak mula terkumpul dalam saluran darah. Jantung kita terpaksa mengepam dengan lebih kuat untuk mengalirkan darah melalui saluran yang sempit. Akibatnya, tekanan darah meningkat dan akhirnya menyebabkan kerosakan kepada bahagian-bahagian lain saluran darah. Dalam jangka panjang, saluran darah akan bertambah rosak dan mengeras, menyempit dan kurang lentur. Oleh itu, kita memerlukan satu penyelesaian holistik untuk menjaga jantung, saluran darah dan darah kita demi fungsi sistem peredaran darah yang optimum. antara aktiviti-aktiviti yang boleh mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular ini ialah memperkenalkan Life Extra, satu formulasi yang dihasilkan atas perundingan penerima anugerah hadiah Nobel, Profesor Dr. Ferit Murad.
Ia mengandungi ramuan berpaten termasuk L-arginine, probiotik CoQ10 dan 5 jenis nutrien bersinergistik. L-arginine adalah bahan bakar penting untuk menghasilkan nitrik oksida. Nitrik oksida merupakan penenang kepada saluran darah, membantu saluran darah menjadi fleksibel dan kenyal. Probiotik CoQ10 membantu meningkatkan tenaga selular dan aktiviti jantung, di samping melindunginya daripada kerosakan radikal bebas. Rangkaian vitamin dan antioksidan yang komprehensif membantu melaras paras kolesterol dan homocistin yang menyebabkan darah pekat. Live Extra adalah selamat dan berkesan dengan pensijilan dari badan antarabangsa seperti Pentadbiran Makanan Amerika Syarikat, Pentadbiran Barangan Terapeutik, serta disahkan halal oleh Majlis Makanan dan Nutrisi Islam Amerika Syarikat, IFANCA. Sistem peredaran darah yang sihat adalah asas usia panjang, gaya hidup yang cergas serta hubungan yang harmonis. Jadi jagalah kesihatan peredaran darah anda dengan Live Extra. Seterusnya, saya paparkan pula cara-cara untuk mencegah atau mengurangkan penyakit kardiovaskular. Sekian dahulu untuk kali ini. Semoga isu yang saya kupaskan pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.